Okey, kita pergi pada pergerakan motor kan. Motor arus terus. Sebab motor dia perlukan arus untuk bergerak. Jadi yang menjadikan arus terus adalah ni, apa nama ni, kita panggil komutator terbelah ataupun cincin terbelah ni yang menjadikan dia arus terus, menyebabkan arus terus kan. Bagaimana arus terus beroperasi dalam motor arus terus. Okey. Pertama sekali kita tengok dalam kes ini ada dua magnet kekal. Dia ada dua konduktor ni. Ni konduktor yang pertama, AB, arm AB, lengan AB kan. Dan arm CD. Kan? Jadi kita gerak. Jadi kita letakkan switch ni supaya tutup switch kan. Jadi switch ditutup, arus mula bergerak dari terminal. Terminal apa? Siapa cuba? Terminal? Positif. Arus ya. Bagus. Positif ke terminal negatif. Jadi arus pemula bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Sampai di sini, okey, di tempat yang ni ada berus karbon kan. Berus karbon ni, karbon maksudnya apa? Konduktor. Dia membawa arus kan, membawa arus. Konduktor yang membawa arus, jadi arus boleh mengalir dalam berus karbon. Berus ni macam berus lukisan lah. Dia hanya sapu je permukaan komutator ni. Dia sapu. Nanti kita tengok macam mana pergerakan dia. Jadi arus akan menyentuh komutator ni. Komutator ni daripada copper ataupun tembaga. Dia akan bergerak ke sini. Teruskan perjalanan dia arus. Dan arus bergerak daripada A ke B. Jadi arus bergerak daripada A ke B. Okey, bila arus bergerak daripada A ke B, cikgu nak tanya kamu. A ke B ni arus masuk ke arus keluar? A ke B ni. Keluar. A ke B. Mana satu ni? Masuk ke keluar? Arus meninggalkan kita. Kata kamu letak mata kamu dekat sini. Mana? A ke B ni arus masuk keluar? Masuk kan? Okey, ya betul. Arus masuk. Masuk. Jadi A ke B arus masuk kan? A ke B arus masuk. Dan okey, arus terus bergerak. Okey, arm AB arus masuk. Boleh faham? Arm AB arus masuk. Ni menunjukkan arus tu masuk. Jadi kita guna peraturan tangan kiri kan? Tangan kiri. Arus masuk kan? Jadi kamu buat tangan kiri, pastikan jari telunjuk tunjuk ke kutub selatan. Okey kan? Selatan dan arus masuk. Jadi kamu akan dapat macam ni. Boleh faham? Jadi ini menyebabkan daya terhasil pada arah bawah. Daya. Ini kutub selatan, ini arus masuk. Arus masuk kan? Jadi menyebabkan arm AB akan ditolak ke bawah. Arm AB akan ditolak ke bawah. Okey. Jadi pergerakan arus seterusnya, tengok kan? Pada B ke C, ni tak apalah kan? Tak ada apa-apa. Tengok. Seterusnya arus bergerak daripada ke mana? C ke D. Betul kan? Arus akan bergerak pada C ke D. Pada pandangan kamu, mata kamu di sini, arus masuk ke keluar? Kamu tengok arus kat sini. Arus masuk ke keluar? Keluar. Ya, arus keluar kan. Jadi ini arus masuk, sini arus keluar. Okey, jadi arm CD arus keluar. Arus bergerak daripada C ke D. Arus keluar. Dan arus meneruskan perjalanan dia, okey, daripada C ke D dan terus okey, kita guna ni lah. Kita guna peraturan tangan kiri Fleming. Pastikan jari telunjuk kamu sentiasa menunjuk kutub selatan. Nampak? Dia tunjuk kutub selatan. Tengok ni. Jari ni tunjuk kutub selatan. Jari ni tunjuk kutub selatan. Ini arus keluar. Ni masuk arus keluar kan. Jadi daya akan berindak ke atas. Jadi ini arm CD akan ditolak ke atas. Arm AB akan ditolak ke bawah. Okey. Ini menyebabkan coil kan, ataupun gegelung ini akan berputar. Ataupun ammeter ni akan berputar pada arah macam ni. Boleh faham? Jadi arah ni ikut jam lawan jam. Kamu rasa? Ikut jam, arah jam. Ya, arah jam. Ikut arah jam kan. Jadi diteruskan perjalanan dia untuk kembali ke terminal negatif. Jadi pada ketika ini ada daya dihasilkan, ini ke bawah dan ini ke atas. Arm AB ke bawah, arm CD ke atas. Menyebabkan gegelung ni berputar pada pusingan arah jam.
Boleh kan? Okey, ada soalan nak tanya sikit. Faham tak arus masuk keluar tadi? Faham tak arus masuk dan keluar? Faham. Boleh tak? Okey, faham Faham. Ni memang kadang susah sikit nak terang lah kan. Sebab tambah kita guna online ni susah sikit lah. Tapi kalau kamu faham tu, alhamdulillah lah. Kalau tak faham ni boleh tengok video banyak kali lah kan. Okey, kalau tak faham lagi boleh tanya cikgu kan. WhatsApp cikgu tak apa kan. Okey, kita tengok pula bagaimana. Dia akan berputar macam ni lah. Kita tengok sini kan. Dia akan berputar. Ini gambaran kan. Gambaran bagaimana dia berputar. Okey. Jadi kita tengok sini. Dari sini kita tengok gambar. Mekanisme dia sikit. Yang pertama, kita tengok putaran. Putaran nampak kan? Ni arah putaran dia. Putarannya adalah mengikut arah jam. Okey. Putaran mengikut arah jam. Okay, yang kedua kita tengok. Itu komutator. Cincin terbelah tu. Jadi cincin terbelah ni pun turut berputar juga kan. Tengok. Dia akan berputar. Warna gelap tu turun, naik, turun. Dia akan pusing je ni kan. Dia akan berputar. Kan? Dan kita tengok pula arm AB. Ada bertukar kan. Sekejap jadi arm AB di sini. Sekejap jadi arm CD di sini kan. Nampak kan? Pertukaran tu. Arm AB dan arm ACD bertukar di sini. Cikgu highlight kan warna ni. Okey, begitu juga dengan yang bawah yang ni pula. Di mana arm AB telah bertukar jadi arm CD. Maksudnya bila bawa AB atas CD. Dia bertukar-tukar lah. Okey kan. Boleh faham dah ni? Boleh tak putaran ni? Dia akan berputar. Boleh cikgu. Okey. Boleh, Terima kasih. Okey, lepas ni kita akan belajar dia punya mekanisme sikit lah kan. Tadi dah kita cerita dia berputar. Kita akan bincang sikit. Sikit-sikit. Macam ni. Ini gambar sebenar tadi. Okey. Pada keadaan ini, kita menganggap putaran ni adalah pada kosong darjah. Pada sudut ni. Ni adalah kita anggap dia sudut dia kosong darjah kan. Kosong darjah. Pada ketika ini arus boleh mengalir. Kenapa mengalir? Sebab kita tengok kan, arus mengalir kat sini. Arus mengalir. Okey. Kerana berus karbon menyentuh komutator. Pada ketika ini berus karbon menyentuh komutator. Berus karbon adalah konduktor. Komutator juga dibuat daripada copper. Konduktor, arus akan mengalir ke sini. Ke sini, ni arus masuk A ke B. Lepas tu B ke C. C ke D. Dan macam cikgu cerita tadi. Boleh faham kan? Maksudnya AB akan ditolak ke bawah. CD akan ditolak ke atas. Dia akan menghasilkan putaran mengikut arah jam. Okey, itu cerita dia kan. Sebab apa? Ada sentuhan arus karbon dengan komutator menyebabkan arus boleh mengalir. Okey, tengok yang seterusnya kan. Jadi maksudnya kat sini, tu gerakan arus kan. Tadi gerakan arus dia, dia terus kembali ke terminal negatif. Positif ke terminal negatif. Jadi menggunakan peraturan tangan kiri, kita tahu arm AB akan turun ke bawah, arm CD akan naik ke atas. Menggunakan peraturan tangan kiri Fleming. Cikgu dah ajar tadi kan. Okey, jadi maksudnya arm AB ke bawah, arm AB ke bawah dan arm CD ke atas. Jadi ini menyebabkan rotation ataupun putaran mengikut arah jam. Boleh faham kan? Clear tak ni? Boleh. Clear kan? Untuk kes ini. Okey, untuk step yang berikutnya dia akan berputar. Maksudnya gelung ni dalam keadaan mendatar, sikit lagi gelung ni akan dalam keadaan menegak pula. Mana keadaan menegak, kita panggil dia 90 darjah. Jadi cikgu tunjuk, ubah sikit kan. Macam ni, nampak? Dia akan berputar sikit. Jadi AB, tadi AB dekat atas, dekat ni, AB di sini. Sekarang AB berada di bawah macam ni. Faham tak ni? Dan putaran ni panggil 90 darjah. Boleh faham tak ni? Clear tak? Dapat? Faham. Boleh Okey, cikgu. faham. Boleh kan? Okey kan? Jadi teruskan. Jadi arus pada ketika ni tidak bergerak, tidak mengalir. Kenapa tidak mengalir? Sebab komutator ni cincin terbelah. Jadi karbon beras tersentuh pada kawasan yang terbelah tu. Jadi tersentuh di sini maksudnya tak ada sentuhan komutator dengan karbon brush. Jadi arus tidak mengalir. Kita berus karbon tidak menyentuh komutator. Dia tak sentuh ni kan. Bila tak sentuh jadi arus tidak mengalir pada ketika ini. Boleh faham kan? Okey, jadi gegelung masih berputar pada ketika ni. Kenapa gegelung masih berputar walaupun tak ada arus? Siapa boleh jawab? Macam kamu bawa kereta lah. Kereta tiba-tiba berhenti. Tapi kamu masih lagi
nak bergerak ke depan. Contoh kipas rumah kamu. Kamu off Oh, kipas Indonesia. rumah kamu kan? Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab Indonesia. Ya, sebab inisial kan. Contoh kipas kat rumah kamu lah. Kamu, ya betul-betul. Kamu pasang kipas tu, tiba-tiba kamu off kipas tu. Dia berhenti terus ke? Tak berhenti terus kan? Tak. Dan dia akan berputar juga, mengekalkan putaran. Jadi kenapa gelung tu masih berputar? Kerana faktor inertia. Ini mengekalkan keadaan gerakannya, to maintain its motion. Okey, begitulah cerita dia kan. Okey, jadi arm AB pada ketika ini dia akan bergerak untuk mengekalkan arah lawan jam. Ikut jam, arm AB akan bergerak ke mana? Kiri ke kanan? Dia akan bergerak ke kiri. Faham? Arm AB akan bergerak ke kiri dan arm CD akan bergerak ke kanan supaya putaran itu mengikut arah jam disebabkan oleh inertia. Walaupun tiada arus, dia masih boleh berputar. Okey, ada soalan tak tentang slide ni? Ada soalan ke? Ada tak ada kan? Tak ada tak apa, terus. Tak ada, cikgu. Okey, faham bagus. Alhamdulillah lah. Memang susah sikit nak faham ni tapi kalau kamu dah faham bagus. Cikgu cuba bagi kamu faham Okey, untuk seterusnya tadi kita tengok tadi arm AB berada di bawah. Sekarang arm AB ni akan naik ke atas. Ni arm AB ni akan naik ke atas, dia akan mendatar kembali macam ni. Faham? Dia akan mendatar kembali macam ni. Arm AB akan mendatar kembali. Pada ketika ini kita panggil sudut dia adalah 180 darjah. Sudut dia Dan pada ketika ini, arus mengalir tak mengalir? Siapa nak cuba? Mengalir ke tak? Mengalir. Mengalir. Sebab apa? Berus karbon menyentuh komutator. Jadi arus mengalir. Jadi masa ni kan, pemotongan flux magnet adalah paling tinggi. Dan daya terhasil. Jadi daya terhasil kita guna peraturan Fleming tangan kiri lagi Fleming tangan kiri. Okey, jadi arus mengalir daripada sini, masuk sini dan arus mengalir pada B ke C, C ke B, B ke A. Nampak? Dan terus kembali ke terminal negatif. Jadi kita dapati ni gerakan arus mengalir. Dan kita dapati pada kedudukan ini, nampak tak? Bulat-bulat ni bang, kedudukan ni. Arus masuk atau keluar? Nak tanya kamu. Apa dia jawab? Pada kedudukan ini, arm CD. Masuk keluar? Masuk. Bagus kan? Okey, dah faham Kalau letak mata kamu di sini, arus meninggalkan kamu. Meninggalkan kamu maksudnya arus masuk. Okey, untuk ni arus bergerak pada B ke A. Kalau letak mata sini, arus keluar daripada B ke A. Boleh? Satu masuk, satu keluar. Bila guna peraturan tangan kiri Fleming, kita dapati dayanya ke bawah, dayanya ke atas. Masih mengekalkan belah sini adalah ke bawah, belah sini adalah ke atas. Jadi kita tengok sini lah peraturan tangan kiri tu. Okey, jadi arm AB akan naik ke atas. Sebab daya tu, arm CD akan turun ke bawah. Dan mengekalkan putaran ikut jam. Sorry, bukan lawan jam ikut jam. Okey boleh Okey, ada soalan tak tentang ni? Siapa nak tanya soalan ke tak ada? Ada soalan tak? Tak ada ya? Tak ada, cikgu. Faham. Okey, bagus. Faham, bagus. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Cikgu ambil sebelumnya. Nampak? Sekarang arm AB berada di sini. Sekarang dia nak naik atas, dia macam ini. Nampak? Ni yang bawah, naik atas. Nampak Arm AB dia naik ke atas. Okey. Arm AB naik ke atas. Okey. Bila arm AB ke atas, pada ketika ini, macam mana current? Arus mengalir, current flow. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada, cikgu. Jadi alasannya sama juga. Ni tadi 270 darjah, silap tak sebut. Dan berus karbon tidak menyentuh komutator. Tak menyentuh komutator Sebab yang berputar hanyalah gegelung emitter ni dengan komutator. Dua-dua ni berputar. Ini berputar, ini pun berputar. Kamu boleh tengok gambar ni macam mana dia berputar supaya kamu lebih mudah faham Dan gegelung masih berputar kerana sama cerita dia, inertia. Jadi arm AB akan bergerak ke kanan untuk mengekalkan keadaan
putaran arah jam, mengikut arah jam, arm CD akan berputar pada arah ke kanan, AB ke kiri, AB ke kiri, arm CD ke kanan. Tu dia punya ni. Jadi ini untuk mengekalkan arah ikut jam. Kan? Okey, ada soalan ke sama cerita dia kan? Dan proses ni akan berulang-ulang, dia terus berputar. Gegelung ni akan berputar selagi ada arus dibekalkan. Kalau tak ada arus, putaran ini akan diberhentikan. Dia berhentikan sebab apa? Sebab gegelung sudah hilang kemagnetan. Boleh kan? Gegelung sudah hilang ke elektromagnetannya. Gegelung tu. Kan? Tapi bawah magnet tak boleh hilang kan? Dia adalah magnet kekal. Okey, dia terus.